Okay, Assalamualaikum. So ini adalah lecture online untuk core ability bab 2. Okay, so saya akan sharekan slide, sama-sama kita fahamkanlah harapnya. Okay, but before that, please always jaga kebersihan and stay safe at home, okay? Okay, so this is the lecture. Kita dah masuk bab baru ya, tingkah laku interpersonal, bab 2, 2.1, tanggungjawab di tempat kerja. Okay, so sebelum saya proceed, saya nak ingatkan untuk faham slide ni kita kena set mind kita bahawasanya kita ini adalah pekerja, bukan pelajar. Okay, so untuk pengenalan bagi topik bab 2, 2.1 ni, kita mula dengan sekarang ni kita nak berbincang ataupun saya akan memberikan penerangan tentang tanggungjawab di tempat kerja. Apa itu tempat kerja? Tempat kerja ni sebenarnya adalah satu lokasi yang mana majikan sediakan kepada pekerja untuk pekerja tu jalankan kerja dia. Okey, tak kiralah sama ada di pejabat, di kilang, store, ladang atau mana-mana saja lokasi untuk lakukan kerja. Jadi semua pekerja, tak kira mana-mana peringkat bawahan atau peringkat atasan, adalah bertanggungjawab pada majikan untuk jalankan tugas sebagaimana yang telah ditetapkan. Okey, so ini sekarang ni kadang-kadang peniaga kecil atau yang baru memulakan perniagaan, dia tak mampu nak sewa kilang, nak sewa ruangan pejabat yang mahal, terutama di bandar dan sebagainya. Jadi ada antara peniaga yang menyewa pejabat kecil ataupun buat pejabat di rumah. Ini kita panggil SOHO. Okey, SOHO ni dia merujuk biasanya yang menjadikan pejabat kecil atau pejabat di rumah ni biasanya yang melibatkan perniagaan atau industri kecil yang mana saiz pekerjanya juga kecil. Okey. Tapi sekarang senang, semua banyak kerja yang kita boleh beroperasi daripada rumah je. Macam sekarang kita buat Zoom kelas ni kan, boleh beroperasi di rumah sebab kita dah ada kemajuan teknologi. Teknologi yang boleh buat melalui email, laman web, e-commerce, video conferencing, remote desktop dan sebagainya. Okey. So jadi apabila kita dah ada lokasi tempat kerja, kita tempat kerja, biasanya sebagai pekerja, of course lah you kena ada tugasan, betul? Majikan akan bagi you task. Sebab you dibayar, you ada job scope you kena jalankan tugasan. So untuk menjadikan tugasan kita itu lebih organised supaya kita dapat mencapai matlamat tugasan yang diberikan, so you kena orang kata arrange tugasan you, okay, kerja you. Pertama sekali, you kena bila you dah dapat tugasan tu, you kena kenal pasti rutin harian. So apa yang biasa, bila you dah biasa kerja, biasa you akan tahu apa you buat pagi sampai tengah hari tu apa you punya rutin harian di tempat kerja. Jadi bila you dapat satu tugasan, you kena buat satu senarai tanggungjawab. Kemudian you boleh letakkan nota. Mana yang penting, you mark sebagai penting. Sekarang ni, laptop pun kalau you tengok dekat you punya monitor, kita boleh letak macam apa, stick on notes kan. Ada kalau you tengok dekat menu tu, you boleh pilih lah. So kat situ pun kita dah boleh catatkan apa senarai tugas kita dan nyatakan mana penting mana tak. Okay. Kemudian bila kita dah ada satu set of tugas, kita kena buat perancangan. Kita kena kenal pasti semua peristiwa yang ditanda penting tu mesti didahulukan. Kalau ada deadline yang perlu deadline yang segera tu kena dahulukan. Okay. So deadline tu yang akan menentukan berapa lama tugasan itu perlu disiapkan. So you kena set lah, susun. Kemudian kena ada penerimaan. Ada setengah kerja yang kita tak boleh buat sendiri. So kita kena cari bantuan, cari rakan yang boleh sama-sama bantu, so buat teamwork punya task. Okay. Seterusnya kita juga perlu fikir apa sumber yang kita nak guna untuk kita selesaikan tugas yang diberikan. Kalau tak ada, apa nak buat? Kalau contoh, yelah you ada deadline, tapi kalau you nak gunakan sumber tu tak ada, kena order, kena beli dan sebagainya, ambil masa yang lama. Tapi kalau you nak tunggu deadline ni tak dapat dipenuhi, so apa yang you buat? Okay, so kena ada alternatif lah, sama ada sewa atau you ganti dengan alat lain yang berbeza tapi mungkin function dia lebih kurang sama. Tu kena, sometimes you kena kreatif lah. Okay,
of course, bila you dapat tugasan, you kena fokus. Fokus sebab apa? Fokus ni penting. Kalau kita tak boleh fokus, kita terlalu banyak memikirkan benda luar, kita akan jadi stres, emosi kita terganggu. Bila kita terganggu, kadang-kadang kita dah tak rasa fun untuk bekerja. Bila kita tak ada benda tu semua, passion hilang, apa semua susah untuk kita bertahan. So, bila kita rasa stres atau kita rasa emosi kita terganggu, cepat-cepat cari kawan. Kongsilah masalah dengan seseorang. Kalau contoh lebih serius, kena cari alternatif lah, sama ada berkongsi, bagi tahu masalah sebenar kita pada majikan ataupun merujuk pada yang lebih pakar. Okey, seterusnya kita kena sentiasa jujur. Dalam bab 1 pun kita juga bercakap tentang kejujuran dan integriti. Okey, seterusnya apa fakta yang mempamerkan kita ni seorang pekerja yang beretika tinggi? Pertama, of course, disiplin. Kedua, kita kerja berpasukan lah. Bila kita berdisiplin, kita akan mempamerkan komitmen yang tinggi, kita akan menunjukkan dedikasi dan kita boleh memberikan perhatian yang sepenuhnya pada tugasan kita. Seterusnya, dalam bekerja berpasukan ni biasalah. Okey, biasa kalau kita bekerja dalam mana-mana syarikat sekalipun, kita akan ada rakan-rakan sekerja. So, macam sebelum ni kita dah berbincang tentang komunikasi kan. Jadi, kita kena pandailah jaga komunikasi kita secara etikanya, protokolnya, presidennya, semua yang kita dah bincang sebelum ni untuk kita bekerja secara berpasukan dengan lebih efisien dan efektif. Okey, seterusnya kita menepati masa. Menepati masa di tempat kerja. Bila kita menepati masa, ada beberapa manfaat yang kita akan boleh dapat. Pertama, hormat. Bila kita menepati masa, kita akan menimbulkan rasa hormat pekerja-pekerja lain pada kita juga. Okey. Kemudiannya kita juga boleh memenuhi tarikh akhir tugas yang diberi. Kalau you selalu buat kerja last minute, you akan cepat stres. Kemudian ada possibility yang you tak dapat memenuhi tugas yang diberikan. Kita tak tahu. At the last minute tu mungkin ada benda-benda lain yang akan datang. Contoh macam ni, siapa nak tahu kan tiba-tiba kena quarantine, restricted movement order dan sebagainya. So how are you going to fulfill your deadline kalau you suka buat kerja last minute? Okey, seterusnya kita akan sama-sama mencapai matlamat pasukan. Okey, dan of course dia akan menunjukkan credibility. Maknanya orang yang menepati masa ni biasanya orang yang sanggup bangun awal, orang yang boleh merancang dan membuat segala usaha untuk menyiapkan kerja pada masanya. Yang paling penting kalau kita menepati masa, kita akan dapat deliver lah apa yang customer kita nak, klien kita nak. Kalau kita asyik tak menepati masa, yang paling kita tak nak dalam bisnes adalah klien lari mencari peluang, dia pergi cari orang lain lah, maksudnya dia deal dengan company lain. So kita akan kerugian. Okey, ketepatan masa adalah tanda bahawa kita ni seorang yang profesional, kita ni orang akan boleh percaya kepada kita dan orang tahu kita ni boleh diharap. Dan dia akan membina reputasi kita sebagai seorang pekerja yang boleh dipercayai dan konsisten. Dan inilah yang kita nak bila kita bekerja. Okey, so apa yang menyebabkan kelewatan ni? Pertama sekali, kalau you gagal melaporkan diri, sepatutnya you kena datang kerja. Okeylah, you rasa tak sihat tapi you tak inform. Itu kita kata gagal melaporkan diri. Okey, ataupun you balik awal. Tak habis masa kerja, you balik awal. Macam tu je kan. Ataupun pergi makan, ambil masa yang lama. Sepatutnya rehat setengah jam, duduk sembang, mengopi apa semua. Kadang sampai sejam, sejam setengah kan, dah makan masa waktu kerja pula. Okey, sampai bekerja lebih masa ataupun lebih daripada jadual kerja. So inilah efek dia lah, akan menyebabkan lewat dan ialah kita, credibility kita akan jatuh lah. Okey, orang tak percaya dan mungkin orang tidak akan mau deal dengan kita. Okay. So biasanya setiap pekerja ini akan dipantau melalui perakam waktu. Of course lah, kat mana-mana pun, sama ada guna thumbprint ataupun punch card. Okay, so bila you gagal merakam waktu, contohnya apa tu gagal merakam waktu? You datang lambat, ataupun you balik awal, ataupun you datang terlalu lambat, you tak punch card, you tak thumbprint, you kena bagi reason lah. Tapi andai kata you tak maklum, record you pun tak cantik, you akan kena diambil tindakan tata tertib. Namun begitu kan, ada prosedur. Jika kita tak dapat datang, kita lewat, kita
kita dapat hadir, kita ada pelepasan tertentu, ada prosedur dia. Sebenarnya mudah je. Okey, kena maklum pada ketua jabatan. Kalau datang lewat, kenapa? Maklumlah pada ketua jabatan. Kalau tak dapat hadir pada hari tersebut, maklumlah kepada ketua jabatan. Banyak sebab akan ada benda ni akan berlaku. Tapi jangan tak maklum, mesti maklum. Okey, so kalau kita tak buat semua tu, tak ikut prosedur, kita dah terlambat, tak punch card, tak thumbprint dan sebagainya, kita memang boleh diambil tindakan tata tertib. Okey, so ini antara contoh tindakan tata tertib yang boleh diambil terhadap pekerja yang tidak mematuhi etika dalam kehadiran pekerja. Okey, ini juga satu elemen yang penting dalam pekerjaan lah, ataupun tanggungjawab kita terhadap syarikat. Bukan betul syarikat tu bukan syarikat kita, unless syarikat tu syarikat you lah. Okey, kita bekerja dengan orang, walaupun syarikat tu bukan syarikat kita, tapi kita kena ada rasa self belonging, kita kena ada rasa sense of belonging to the company. Okey, jadi biasanya kan, saya rasalah kat mana-mana pun, tak kira you kerja sektor kerajaan ke, swasta ke, you akan menghabiskan banyak masa di tempat kerja. Jadi you kena bina rasa sayang, rasa cinta kepada organisasi dalam you punya ni lah, tempat you kerja. You kena ada hubungan yang baik dengan rakan-rakan sekerja, dengan majikan dan sebagainya. Kalau kita bermasalah dengan orang dalam persekitaran kita, memang biasanya inilah akan menimbulkan masalah stres yang lebih berat dengan tugasan yang biasanya kita dapat. Okey, dan kalau you berada di dalam organisasi, jika you berada di bahagian yang lebih tinggi atau pengurusan misalnya, kadang-kadang kena ada kompromi lah, okey, give and take, kata, ataupun tolak ansur, untuk supaya pekerja pun rasa sentiasa ada timbang tara, okay, dan menimbulkan rasa sayang kepada organisasi dalam kalangan pekerja. Okey, bila kita berada di satu level yang lebih tinggi, contoh you supervisor ke, manager ke, apa ke, bos ke kan, you berilah peluang kepada pekerja untuk bersuara. Kadang-kadang dia ada masalah, tapi terlambat dan sebagainya, anak isteri sakit. Bagi mereka ada ruang untuk bercerita atau menyalurkan masalah dan sebagainya. Okey. Dan yang paling penting dalam organisasi, kita kena beri ruang untuk pekerja kita untuk bagi idea. Kalau pekerja kita tak ada idea, okay, tapi kita tak bagi ruang, dia orang akan rasa macam cepatlah brain drain, orang kata boring lah kat sini kan. Ataupun ada setengah bos ni, dia tak boleh terima idea daripada pekerja sebab ego, orang bawahan bagi idea mungkin lebih bernasib tak boleh terima. Tapi bila kita berada di satu peringkat, cuba be and open-minded dan terima idea orang ataupun staff ataupun pekerja kita. Sebagai pihak atasan juga, kalau boleh, bagi gambaran kepada pekerja kita apa tu hala tuju gambaran besar organisasi, fungsi berita baik dan juga berita buruk. Supaya apa tahu? Supaya pekerja kita tahu dan they feel part of the organisation. Okay, jelaskan manfaat company ni melangkaui keuangan. Maksudnya jangka masa panjang. Kalau pekerja kita boleh stay lama, apa yang dia boleh ni? In terms of pengalaman dia, in terms of apa lagi? Manfaat yang bukan sekadar dia orang datang nak end of the month nak gaji je kan. Okey. Dan seterusnya kita mesti tunjuk rasa hormat, tak kiralah mana-mana peringkat organisasi yang kita berada pada waktu itu. Okey. Okey, seterusnya sebagai pekerja kita kena faham dia akan ada angka petunjuk pekerjaan, akan ada kompetensi. Kompetensi ni adalah kalau kita tengok kat sini, dia kata sebagai tingkah laku yang boleh diperhatikan dan merangkumi pengetahuan, kemahiran dan ciri peribadi yang berbeza yang membezakan tahap prestasi dalam pekerjaan kita. So dalam satu-satu syarikat ni, that's why ada level, ada pengurusan, ada bahagian penyeliaan, ada bahagian pekerja semua. Sebab lain-lain peringkat ni, lain-lain kompetensi dia. Okey, dia kompetensi ni kalau kita tengok dia adalah sebenarnya kecekapan. Kecekapan you dalam menjalankan tugas you, di mana you
di bahagian mana yang you berada. Okey, kadang-kadang kalau kita dalam kemahiran industri dan sebagainya, dia memerlukan kompetensi tambahan kan. Contoh you ada safety ke apa, kalau di bidang safety you kena ada certain ni. So itu adalah kompetensi tambahan. Namun tak semestinya diperlukan lah. Okey, tapi bukanlah untuk dihapuskan. Okey, so ada setengah perlu, ada setengah jabatan tak perlu kompetensi ni. Okey, depends lah. Kalau kita dalam industri biasanya kita perlulah. Okey, petunjuk prestasi, penyelia kena bertanggungjawab untuk kenal pasti petunjuk prestasi yang sesuai kepada pekerja untuk dengan mengubah sesuai atau adakan petunjuk baru. Dan dia tidak diperlukan untuk menangani sebuah petunjuk pun. Kalau petunjuk prestasi itu dah cukup okey, so let it be kat situ lah. Okey, ada juga kelas kompetensi. Dalam struktur pengurusan terdapat pelbagai kelas kompetensi. Okey, biasanya hanya satu grade saja terpakai bagi semua jawatan kaki tangan sokongan. Satu lagi adalah terhad pada yang berada dalam kategori pengurusan, pilihan atau yang berperanan kepimpinan. Ini lagi dipanggil kompetensi dalam pengurusan. Penyelia pula boleh menentukan sama ada seksyen ini terpakai kepada pekerja berdasarkan tanggungjawab. Dan basically dia memang berdasarkan kepada tanggungjawab kita lah. Kita akan dikategorikan dalam kompetensi yang mana. Okey. So itu sahaja untuk topik ini, tanggungjawab di tempat kerja. So saya nak refresh sikit lah. So bila kita bekerja, kita kena faham bahawasanya kita bekerja dalam organisasi. Kita ada peringkat pengurusan dan juga peringkat yang menjala pelaksana, kita ada peringkat sokongan. Jadi sebagai pekerja, kita kena faham kerasa tanggungjawab itu semua peringkat kena ada. Semua peringkat memainkan peranan-peranan yang tertentu. Namun begitu, kalau kita laksanakan mengikut apa tanggungjawab yang telah digariskan sebentar tadi, dengan ciri-ciri dan kriteria-kriteria yang saya dah terangkan sebentar tadi, contohnya seperti disiplin, kerja berpasukan, okay, menepati masa, kejujuran dan sebagainya, insya-Allah you duduklah kat mana-mana pun you boleh bekerja lama di satu syarikat tu. Okay? Dan yang paling penting bila kita bekerja, bila kita dapat task, kita mestilah ada perancangan. Kita mesti susun, organize our work lah, our task given. Okay, supaya apa masalah utama sekarang kan ramai sangat pekerja yang mengalami kemurungan. Bila you mengalami kemurungan, dia bukan saja efek you punya kerja tau, dia akan efek yourself and also your family. So itu yang kita tak nak. Sebab kita pergi bekerja adalah sebenarnya untuk kita cari rezeki. Untuk siapa? Kalau you belum berkahwin, mungkin untuk family you, untuk mak ayah you. Tapi kalau you dah berkahwin, untuk anak-anak you, untuk keluarga you. Jadi kalau you sendiri pun tak kuat disebabkan you stres di tempat kerja, you murung di tempat kerja, so itu kita tak nak. Okay, so tanggungjawab di tempat kerja perlu dilaksanakan kalau boleh dengan seikhlas hati, lillahi ta'ala. Okay, tapi ada garis-garis panduan dia lah seperti mana yang saya telah pun sebutkan sebentar tadi. Okay, so itu sahaja dulu untuk lecture kali ni. Semua ni saya dah upload dalam Padlet. Biasanya saya akan coding ikut sama. Macam contoh yang ni, kalau lecture slide CA2 1/4 quiz sama juga CA2 1/4. Online lecture ni pun saya akan coding yang sama. CA2 tu bermaksud CA tu probability, 2 tu bab, and then 1/berapa tu maksudnya ada 4 bab. Untuk lecture ni yang bab pertama lah, sub-bab yang pertama, sub-topik yang pertama. So sebenarnya tak susah untuk you nak tahu mana-mana satu. Okay, so untuk lecture ni ada quiz. CA2 _1/4. So tolong jawab quiz ni, boleh rujuk kembali kepada lecture saya yang ni ataupun kepada slide. Boleh rujuk balik. Semua ni saya dah upload dalam Padlet. Okay, so be safe. Always make sure you take care of the cleanliness of your hand and hold the whole body, of course. Okay.
dan sentiasalah dengar arahan semasa daripada mana-mana pihak berkuasa. Okey, so itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.